Perdana Menteri maklum isu pemansuhan pencen akan dibincang terlebih dahulu sebelum dibawa ke Parlimen. Sumber dakwa hubungan Presiden PAS dan Presiden Bersatu dikatakan dingin. Mahfuz Omar mohon penyokong Sanusi bersabar berhubung isu saman fitnah. Mahasiswa PKR rayu Lembaga Pengampunan tolak permohonan Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi pagi 2 Februari 2024 bersamaan 21 Rejab 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Cadangan pemansuhan pencen bagi ahli politik akan dibincangkan di peringkat Kabinet dan dibawa ke Parlimen sebelum sebarang keputusan dikeluarkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu pemansuhan pencen perlu dibentang dan dijelaskan sepenuhnya berikutan ia sukar untuk dirasionalkan selain ia dikecualikan kepada orang politik. Katanya, sekiranya penjawat awam tidak mendapat pencen, maka orang politik pun tidak patut mempunyai pencen. Bagaimanapun ia tertakluk kepada kelulusan di Parlimen. Beliau juga menambah cadangan itu turut dikemukakan ketika menjadi Menteri Keuangan pada 1990-an namun ia tidak dilaksanakan. Katanya, isu itu perlu dijelaskan sepenuhnya kepada orang awam termasuk membabitkan aspek implikasi ekonomi sekaligus memastikan penjawat awam tidak berasa mereka dirugikan dengan sistem persaraan baharu. Hubungan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dikatakan dingin menurut sumber sekaligus mencetuskan pelbagai spekulasi mengenai kelangsungan Perikatan Nasional PN yang digagaskan oleh dua parti itu. Sumber berkata, hubungan dingin itu antara lain berkait dengan kegagalan PAS menampilkan naib Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon Perdana Menteri selepas Muhyiddin tidak meneruskan hasrat berundur pada pemilihan parti tahun ini. Menurut sumber, pusingan Yu Muhyiddin dilihat sebagai tekad ahli Parlimen Paguh itu untuk kekal menerajui PN dan seterusnya dilantik Perdana Menteri kali kedua jika gabungan itu memenangi PRU 16. Pada Perhimpunan Agong Tahunan Bersatu November lalu, bekas Perdana Menteri itu mengumumkan tidak akan mempertahankan jawatan Presiden Parti tetapi kurang 24 jam mengubah pendirian selepas diyakinkan isterinya untuk tidak mengecewakan ahli memerlukannya. Sumber itu berkata, Muhyiddin dan Hadi yang juga timbalan pengerusi PN lama tidak kelihatan bersama-sama di mana-mana majlis. Kali terakhir ia berlaku pada perasmian Muktamar PAS ke-69 20 Oktober tahun lalu. Sementara itu, timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man mendakwa hubungan Hadi Awang dan Muhyiddin Yassin sangat akrab walaupun kabar angin mengatakan kedinginan antara mereka mungkin menjejaskan kelangsungan PN. Beliau turut menjelaskan tidak timbul soal sama ada mahu mengekalkan Muhyiddin iaitu pengerusi PN atau mengangkat Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon Perdana Menteri. Nama Samsuri yang juga Menteri Besar Terengganu dan ahli Parlimen Kemaman diuar-uarkan berpotensi menjadi calon Perdana Menteri apabila PN membentuk kerajaan dan perkara ini turut diakui Muhyiddin. Katanya hubungan mereka sangat akrab, bahkan pihaknya baru sahaja mengadakan majlis tertinggi PN dan Hadi selalu berjumpa dan berbincang dengan Muhyiddin. Mursyidul Am PAS Hashim Jasim berkata, PAS tidak mendesak secara agresif penganjuran konsert ketika mentadbir bersama Putrajaya dari 2020 hingga 2022 kerana mahu menyelesaikan perkara lebih penting. Katanya, pihaknya tidak boleh melaksanakan atau menyelesaikan pelbagai perkara sekaligus dan perkara itu sama seperti ketika PAS mula memerintah Kelantan pada tahun 1990.
Menurutnya, PAS menyelesaikan masalah dan memperkenalkan 100 inisiatif untuk rakyat secara berperingkat, bukan pada penggal pertama pemerintahannya di negeri pantai timur itu. Bagaimanapun, bekas adun sanglang itu tidak menjelaskan masalah menjadi keutamaan PAS ketika menjadi sebahagian kerajaan Bersama Bersatu, Barisan Nasional dan Gabungan Parti Sarawak sebelum PRU15. Kemarin, bekas Menteri Khairi Jamaluddin berkata, PAS tidak pernah secara agresif mendesak konsert dibatalkan ketika berada dalam kerajaan di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob. Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar berjanji tidak akan melengah-lengahkan bayaran yang ditetapkan mahkamah untuk diberikan kepada Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor. Jelasnya, jika ia sudah diputuskan begitu oleh mahkamah, beliau juga tidak akan berdalih untuk melambatkan pembayaran. Beliau juga tidak menyalahkan hakim, peguamnya ataupun peguam Sanusi, malah akan mengikut proses perundangan dan perlembagaan. Pun begitu, Mahfuz berkata selepas mengadakan perbincangan dengan peguam, beliau mendapat nasihat untuk mengemukakan rayuan ke mahkamah lebih tinggi. Semalam, Mahkamah Tinggi Alor-Star memihak kepada Sanusi dalam saman fitnah yang dikemukakan Menteri Besar Kedah itu berkaitan dakwaan pembelian kenderaan pelbagai guna MPV Toyota Velfire dan oleh syarikat air Darul Aman. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu sekali lagi menegaskan kesungguhan parti itu untuk memastikan semua 6 kerusi parlimen yang kini menyokong kerajaan dapat dikosongkan. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Dr. Afif Bahardin berkata mereka akan menggunakan apa sahaja cara melalui saluran undang-undang dan politik bagi mencapai matlamat tersebut sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya kecil. Afif yang baru saja dilantik menganggotai MPT Bersatu menambah tindakan tersebut akan dibuat mengikut ruang lingkup Akta Anti Lompat Parti yang sudah berkuat kuasa. Pada 24 Januari lalu, Ahli Parlimen Tanjung Karang, Zulkafli Hanafi menjadi anggota Dewan Rakyat terbaru, menyatakan sokongan penuh kepada kerajaan perpaduan. Sebelum Zulkafli, sudah ada 5 ahli parlimen lain berbuat demikian. Mahasiswa PKR memohon agar Lembaga Pengampunan menolak permohonan Datuk Seri Najib Razak untuk diampun dan dibebaskan dari penjara. Menerusi satu kenyataan, mahasiswa PKR berkata, bekas ahli Parlimen Pekan itu telah didapati bersalah dalam kes penyelewengan 42 juta ringgit dana SRC International Sdn Bhd oleh 3 mahkamah dan 9 hakim. Justru kumpulan pelajar itu meminta agar pemimpin negara menjadikan kes Najib sebagai pengajaran agar pemimpin tidak mengejar ghanimah apabila berkuasa kerana kebenaran tetap akan muncul. Katanya, setakat ini kerajaan Malaysia sudah membayar jumlah keseluruhan hutang 1MDB sebanyak 43.8 bilion ringgit dengan baki hutang yang belum dibayar berjumlah 9.7 bilion, membabitkan prinsipal 5 bilion dan faedah 4.7 bilion. Dalam pada itu, mahasiswa PKR menegaskan pihaknya menolak amalan rasuah dan penyelewengan. Sekian sahaja untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.